Apabila malam kami terpaksa bergelap, begitulah rintihan hati kira-kira 40 keluarga orang asli kampung Gantung Geriang, Batu Gong di Cini, Pahang yang hidup seakan-akan zaman dahulu. Mereka hidup tanpa bekalan elektrik, air bersih dan jalan berturap sejak merdeka lagi. Ikuti laporan disediakan wartawan Ikram Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili ahli kumpulan saya selama 10 orang dan di bawah subjek ini iaitu subjek kebajikan sosial, di mana kami ditugaskan untuk menilai satu program dan dari segi aspek proses kebajikan sosial secara menyeluruh, dan kami bersepakat untuk memilih di kawasan Pahang. Seperti yang kita tahu, orang asli mereka sering dikaitkan dengan isu kekurangan kemudahan asas dan tahap pendidikan yang rendah, dan faktor-faktor ini sering dikaitkan menjadi penghalang kepada pembangunan sosioekonomi masyarakat orang asli. Seterusnya adalah pecahan kumpulan kaum dan rumpun orang asli di negeri Pahang. Yang pertama adalah Senoi, 23,120 orang. Yang kedua adalah Melayu Proto, 26,892 orang. Dan yang ketiga adalah Negrito, seramai 780 orang. Dan jumlah keseluruhannya adalah 50,792 orang. Kita terlebih dahulu perlu mengetahui berkenaan dengan latar belakang program penempatan tersusun yang telah dilakukan dan dilaksanakan oleh pihak berkuasa. Untuk pengetahuan, pihak Jabatan Kemajuan Orang Asli Malaysia JAKWA telah menyediakan program penempatan tersusun yang membabitkan penempatan orang asli terutamanya di kawasan pedalaman. Program PPT ini juga bermula pada tahun 1970-an kerana terjadi masalah banjir besar akibat daripada pembinaan empangan dan juga ancaman daripada komunis. Pada ketika itu, Pahang telah diisytiharkan sebagai kawasan zon hitam ancaman komunis ini. Program penempatan tersusun PPT ini terdiri daripada 5 buah program di bawahnya, iaitu yang pertama, rancangan pengumpulan semula, yang kedua, penyusunan semula kampung, yang ketiga, bencana alam, yang keempat, rancangan kampung baru, dan yang terakhir, pembangunan tanah. Dalam kesemua program ini, rancangan pengumpulan semula RPS dilihat sebagai sebuah program yang paling berjaya dalam mencapai objektifnya. Selain itu, sehingga tahun 2017, sebanyak 7 buah perkampungan orang asli telah diwujudkan di bawah program rancangan pengumpulan semula RPS. Seterusnya, saya akan menerangkan sedikit berkenaan dengan sejarah rancangan pengumpulan semula. Pewujudan dasar penempatan semula masyarakat orang asli ini pada awalnya adalah disebabkan untuk menghalang pergerakan penganas komunis dalam kalangan masyarakat orang asli dan juga untuk mengekang perkembangan pengaruh subversif. Selain itu, penempatan semula ini juga telah berubah daripada untuk menjaga keselamatan negara kepada untuk meningkatkan sosioekonomi masyarakat orang asli. Kita akan membincangkan mengenai permintaan di dalam program penempatan tersusun orang asli di Pahang. Secara umumnya, permintaan adalah bergantung kepada keperluan dan kehendak yang diperlukan oleh orang asli. Permintaan wujud adalah disebabkan oleh jurang yang ada di dalam masyarakat mereka menyebabkan kesejahteraan hidup masyarakat orang asli bertambah mundur. Oleh yang demikian, sebelum kita membicarakan mengenai permintaan dan kehendak orang asli, kita perlu memahami definisi permintaan terlebih dahulu. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, permintaan didefinisikan sebagai sesuatu yang diminta, yang bergantung kepada keperluan dan kehendak dan permohonan yang diperlukan oleh seseorang. Oleh yang demikian, di dalam program penempatan orang asli, kita perlu melihat kepada permintaan yang wujud disebabkan oleh masalah-masalah yang timbul di dalam kehidupan masyarakat orang asli. Secara umumnya, program penempatan orang asli disebabkan oleh beberapa masalah, iaitu masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan wujud apabila jurang pendapatan dan kehidupan masyarakat orang asli dan masyarakat yang ada di Malaysia amat ketara. Antara keperluan yang diperlukan orang asli sebagai permintaan terhadap penggubal dasar ialah mengenai permasalahan kemiskinan. Masalah kemiskinan orang asli disebabkan oleh kebergantungan ekonomi daripada hasil hutan menyebabkan orang asli tidak dapat berkembang maju. Barangan yang dikutip daripada hasil hutan yang dipasarkan tidak mendatangkan keuntungan yang banyak. Dalam hal ini, eksploitasi orang tengah juga berlaku menyebabkan orang asli berasa mereka tidak dapat memasarkan barangan dengan lebih terperinci dan lebih mendalam. Permintaan di dalam program penempatan tersusun orang asli ialah menyelesaikan mengenai masalah pendidikan. Masalah pendidikan orang asli berlaku adalah disebabkan oleh jarak antara sekolah dan penempatan orang asli amatlah jauh.
Dalam hal ini, berlaku keciciran orang asli menyebabkan mereka tidak dapat hadir dengan sempurna ke sekolah. Mereka memerlukan satu penempatan sekolah yang menyediakan perkhidmatan asrama dan tempat tinggal supaya mereka dapat mengembangkan pendidikan dengan lebih sempurna. Mulanya, kerajaan cukup komited dalam membangunkan masyarakat orang asli melalui dasar dan program-program yang direncana supaya mereka lebih berdaya saing dalam arus globalisasi yang kian mencabar. Penyediaan dan penyampaian boleh dilihat di bawah program-program yang terdapat di dalam PPT. Yang pertama adalah program RPS, iaitu Rancangan Pengumpulan Semula. Dasar dan pembangunan di bawah projek RPS boleh dilihat dalam bidang pendidikan, kesihatan dan juga ekonomi. Dan berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Pusat Pembangunan Sosial dan Persekitaran UKM, terdapat 3 perkara yang dapat dilihat daripada kajian mereka, iaitu dari sektor rancangan ekonomi, rancangan kesihatan dan juga rancangan pendidikan. Bagi rancangan ekonomi, terdapat perubahan yang ketara, tetapi komuniti orang asli dilihat masih berada di bawah garisan kemiskinan. Yang kedua adalah rancangan kesihatan, di mana rancangan ini yang paling berjaya dalam tempoh yang singkat, di mana penduduk komuniti orang asli boleh menerima dengan perubatan moden. Dan ketiga adalah rancangan pendidikan, di mana rancangan ini adalah yang sukar sekali kerana untuk menjayakannya ni orang asli tidak memberi komitmen yang berterusan terhadap dunia pendidikan. Pembangunan sosioekonomi di penempatan orang asli di RPS Rucang Pahang melalui program telah mengubah persekitaran penempatan mereka. Perkara ini turut membawa kepada perubahan sosioekonomi dalam kalangan komuniti orang asli yang berkaitan dengan aspek ekonomi, kesihatan dan juga pendidikan. Dalam aspek ekonomi, sebelum penerimaan program RPS, komuniti orang asli lebih menjalankan jenis tradisi iaitu mengutip hasil hutan seperti rotan, penangkapan ikan, membuat ikan mengkuang oleh golongan wanita untuk menambah pendapatan dan juga mengamalkan pertanian pindah dan tanaman seperti ubi kayu dan juga ubi geledek. Dan selepas penerimaan program RPS pula, ekonomi penduduk kampung orang asli mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, di mana komuniti mula melibatkan diri dalam sektor kerajaan dan swasta selain daripada pekerjaan di kampung seperti pertanian dan mengutip hasil hutan. Contohnya, mereka membuka kebun getah secara kecil-kecilan serta membuka ladang kelapa sawit. Namun begitu, masalah kemiskinan ini masih berlaku dalam komuniti orang asli walaupun sudah menjalani program RPS, di mana terdapat jurang perbezaan pendapatan yang sangat ketara serta sebahagian daripada mereka telah keluar dari RPS kerana tidak dapat membiasakan diri dengan kehidupan baru dalam projek RPS ini. Projek kedua yang di bawah program PPT adalah Penyusunan Semula Kampung atau PSK. Dasar dan pembangunan yang dilaksanakan dalam projek PSK ialah bertujuan untuk menaik taraf infrastruktur kampung dan juga kemudahan awam, keperluan asas dan projek pembangunan tanah seperti tanaman sawit bagi meningkatkan pendapatan komuniti orang asli setempat. Komuniti orang asli yang terlibat dalam projek PSK turut menerima kebaikan dan faedah daripada projek orang asli RPS juga. Berdasarkan projek penyusunan semula kampung di Kampung Pangkong Paloh Pahang yang dilaksanakan pada tahun 2014, terdapat 2 aspek yang boleh dilihat. Yang pertama ialah aspek pembangunan infrastruktur dan kemudahan awam dan kedua adalah aspek ekonomi dalam projek pembangunan tanah. Kesimpulannya, antara kejayaan program penempatan tersusun melalui projek rancangan pengumpulan semula ialah berkurangan aktiviti pertanian pindah, membangun dan melengkapkan kawasan penempatan dan infrastruktur asas, meningkatkan tahap kesihatan penduduk, memperkasakan jaringan perhubungan masyarakat. Pandangan daripada ahli-ahli pengkaji mendapati kejayaan program penempatan tersusun dari segi ekonomi kemasyarakatan infrastruktur adalah lebih baik di RPS berbanding dengan PSK. Seterusnya adalah bencana alam. Kerajaan telah mengenal pasti beberapa buah kampung orang asli yang perlu diketengahkan sebagai kampung yang akan mendapat peruntukan daripada pihak kerajaan. Kampung-kampung tersebut dipilih oleh Jawatan Teknikal Bencana Alam dan dikategorikan kepada 3 bahagian kawasan. Yang pertama, kawasan yang berisiko tinggi, kawasan rendah dan kawasan sederhana. Bagi kampung yang berisiko tinggi, pihak kerajaan menyediakan peruntukan bagi tujuan pemindahan mereka ke lokasi baru yang terdiri daripada dan lengkap dengan kemudahan jalan, peparitan dan sebagainya. Projek ini melibatkan penempatan baru bagi penduduk yang terdedah kepada bencana alam yang melibatkan perkampungan yang dijangka berisiko tinggi menghadapi masalah ini. Jangkauan diperuntukkan sejumlah 4 juta untuk tujuan tersebut. Hal ini adalah untuk meningkatkan aspek keselamatan dan kawalan wabak, menyediakan kemudahan air bersih yang lebih terancam dan pembangunan semula rumah yang lebih selamat dan terancam supaya mereka ini selamat dari tekanan dan keterancaman seperti banjir, kemarau, tanah runtuh dan wabak penyakit. Sebagai contohnya di Sungai Ruil, kawasan pelancongan Cameron Highland di Pahang telah mendapat manfaat daripada bantuan bencana alam ini. Hal ini kerana kedudukan Sungai Ruil sangat berdekatan dengan pusat bandar dan dijangka komuniti ini memperolehi kesan langsung dan menikmati limpahan positif daripada pembangunan yang telah dilakukan. Selain itu, rancangan kampung baru iaitu RKB. Pihak Jaguar juga telah mewujudkan satu rancangan pembangunan kampung baru yang dikenali sebagai RKB dan program ini dilaksanakan bagi menjaga kebajikan orang asli dan pembangunan
kampung yang terdapat di kawasan sepadan Thailand yang dikenali sebagai Kesebat. RKB ini adalah rancangan penempatan semula kampung orang asli yang terlibat dengan pelaksanaan projek awam kerajaan seperti pembinaan empangan, pembinaan lapangan terbang dan sebagainya. Terdapat 3 projek RKB iaitu RKB Lubuk Legong di Kedah, RKB Sungai Rual di Kelantan dan RKB Sungai Kerja di Perak. 3 perkampungan orang asli iaitu di Kuala Musang sebagai contohnya akan dipindahkan apabila projek empangan hidroelektrik negeri dimulakan. Projek tersebut akan dimulakan dengan pembinaan penempatan baru untuk penduduk yang terjejas. Kerja-kerja awal akan melibatkan pembinaan penempatan orang asli termasuk rumah, sekolah, kemudahan asas yang lain yang melengkapkan lagi kehidupan. 2 kawasan hutan simpan berdekatan dikenal pasti oleh pihak kerajaan untuk dijadikan penempatan baharu mereka dan dia akan dijangka selesai pada Mac 2025. Apabila selesai, barulah penduduk dari 3 kampung orang asli akan dipindahkan kerana penempatan asal mereka akan tenggelam jika air dialirkan ke empangan. Yang terakhir adalah pembangunan tanah. Projek ini lebih kepada memulihkan infrastruktur kampung dan memajukan tanah. Kerjasama agensi seperti Felcra, Rista dan Lembaga Pertubuhan Peladang iaitu LPP selaras dengan dasar pembangunan nasional yang memberikan penekanan kepada strategi pembasmian kemiskinan dalam kalangan golongan termiskin. Tujuannya adalah untuk meningkatkan sosioekonomi mereka yang sebahagian besarnya masih tinggal di kampung yang terletak di kawasan pendalaman. Kerajaan Pahang juga sudah mewartakan sebanyak 7,153.6 hektar sebagai tanah rizab orang asli, manakala 4,571.36 hektar lagi sedang dalam proses pewartaan. Antara skop projek yang disediakan adalah merangkumi komponen tersebut. Yang pertama iaitu projek jalan perhubungan, kedua projek bekalan elektrik luar bandar iaitu BELB, ketiga adalah program perumahan rakyat iaitu PPRT dan keempat adalah projek ekonomi untuk tanaman getah, koko dan sebagainya. Program pembangunan tanah ini meliputi komponen pembinaan jalan perhubungan, pembinaan rumah elektrik di perkampungan orang asli dengan pemberian rumah, projek perumahan rakyat termiskin, PPRT, fasiliti dan kelengkapan institusi pendidikan seperti sekolah dan tadika serta kemudahan yang lain sebenarnya mampu untuk mengubah persekitaran masyarakat orang asli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menerangkan mengenai penerimaan program. Jadi program ini adalah menyebabkan mengubah perubahan di dalam terhadap masyarakat orang asli. Jadi perkara ini telah dinyatakan dalam artikel Sion Tewi pada tahun 2013 bahawa mereka merujuk kepada masyarakat orang selatan yang hidup di laut yang telah mengubah kehidupan mereka di atas darat. Untuk menggalakkan lagi kehidupan mereka di atas darat, jadi kerajaan telah mewartakan tanah yang di bawah GN 229 sebagai satu kiraman orang asli yang diiktiraf dan juga dilindungi di bawah Akta 134. Okey, di dalam artikel Hanita Hanim 2010, dasar dan pembangunan dilaksanakan adalah dalam bidang pendidikan, kesihatan dan juga ekonomi. Jadi di antara bidang ini yang paling bijak adalah bidang kesihatan kerana impak dia dapat dilihat dalam waktu yang singkat. Manakala dalam bidang pendidikan adalah yang paling susah dijayakan kerana masyarakat orang asli ini tidak memberi komitmen. Okey, kekangan dalam bidang pendidikan juga dapat dilihat kerana pembangunan orang asli ini adalah dilakukan secara perlahan. Dan seterusnya kecacatan pendidikan dalam kalangan orang asli ini selama 30 tahun juga hanya melihat kepada aspek tahap pendidikan yang rendah sahaja. Okey, tetapi di dalam artikel Devami pada tahun 2013 telah memberi impak yang positif iaitu dalam kualiti tahap kepuasan masyarakat orang asli berbanding penempatan mereka yang terdahulu. Penilaian iaitu impak kepada program rancangan pengumpulan semula orang asli atau lebih dikenali dengan nama RPS. Jika kita lihat sebelum tertubuhnya RPS atau rancangan pengumpulan semula orang asli ini, kehidupan orang asli ini begitu daif dan kuno di mana mereka menjalani kehidupan dengan memburu, mengumpul hasil hutan dan sebagainya. Selain itu juga mereka tidak mempunyai pengetahuan dari segi ekonomi, dari segi pekerjaan, dari segi pendidikan, dari segi kesihatan dan sebagainya. Namun, kehidupan orang asli secara puratanya telah berubah setelah wujudnya program rancangan pengumpulan semula atau RPS di mana mereka ini telah menjalani kehidupan seperti masyarakat moden. Terdapat beberapa impak yang baik setelah wujudnya program RPS ini iaitu impak dari segi ekonomi, dari segi pendidikan, budaya, kesihatan, kehidupan sosial dan sebagainya.
Seterusnya, kita pergi kepada kekuatan dan kelemahan program RPS ini, di mana antara kekuatan program RPS ini adalah masyarakat orang asli hidup dengan lebih maju dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesihatan, kehidupan sosial dan kelemahan program RPS ini adalah masyarakat perlu menerima dan menyesuaikan diri dengan program yang telah dilaksanakan ini dari segi kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Yang pertama, penilaian dari segi infrastruktur. Wujudnya program perumahan rakyat termiskin PPRT. Program ini menyediakan rumah yang lebih selesa kepada mereka. Yang kedua, kemudahan jalan raya yang menghubungkan mereka dengan pekan bandar yang berdekatan. Hal ini memudahkan mereka untuk berhubung dan menjalankan aktiviti seharian dengan masyarakat di sekeliling mereka. Yang kedua, penilaian dari segi perubahan minda. Mereka lebih terbuka untuk menerima kemajuan teknologi seperti penggunaan telefon bimbit dan laptop. Hal ini memudahkan mereka untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan lebih mudah. Yang kedua, pendidikan yang mereka dapat pada hari ini membuka mata mereka mengenai dunia luar. Pada hari ini kita lihat masyarakat orang asli mendapat pendidikan di peringkat rendah, menengah dan juga di peringkat universiti. Penilaian yang ketiga ialah penilaian dari segi pembangunan keluarga. Masyarakat orang asli terdedah kepada perancangan keluarga yang telah diajar oleh tenaga pengajar seperti jururawat dan doktor. Yang kedua, mereka diajar mengenai pendidikan seks. Kita akan masuk kepada bab pemantauan. Pemantauan merupakan aktiviti yang perlu dilakukan untuk memastikan segala perancangan dan pembangunan yang dijalankan menepati atau selari dengan apa yang dirancangkan. Sistem pemantauan PPT menyediakan satu rangka kerja untuk kesinambungan proses penilaian dan juga keputusan berkenaan dengan pencapaian dasar-dasar PPT dan keperluan terhadap kajian semula program di bawah PPT. Setiap indikator pembangunan akan dikaji, disemak, diperiksa untuk memastikan segala dasar perancangan menepati wawasan kerajaan negeri dan aspirasi rakyat. Bagi melaksanakan pemantauan PPT, elemen-elemen pengukuran pemantauan adalah melalui 5 indikator. Yang pertama, peluang ekonomi. Kedua, hubungan kemasyarakatan. Ketiga, keupayaan mengekalkan tradisi. Keempat, kemudahan awam. Kelima, kepuasan terhadap saiz lokasi kampung rumah di kawasan penempatan sekarang. Dari segi ekonomi, iaitu pemantauan oleh Felka dan Lista terhadap pembangunan tanah-tanah di sekitar kawasan orang asli yang menjadi ladang-ladang kelapa sawit dan getah berskala komersial, seperti memberi latihan mengenai pengurusan tanah. Yang kedua, melalui hubungan kemasyarakatan di antara masyarakat asli semakin membaik kerana mereka hidup dalam satu kelompok suku kaum yang sama. Dengan kerjasama JAKWA, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah KKRW dan Jabatan Kerja Raya JKR, darjah ketersampaian masyarakat orang asli semakin meningkat dengan adanya jalan raya yang menghubungkan kawasan pedalaman dengan bandar. Tandas dan surau wujud di kawasan tersebut namun tidak digunakan dengan baik. Hal ini demikian kerana mereka sukar meninggalkan tabiat yang lama. Pemantauan oleh JAKWA di Cameron Highland, mereka mendapati masyarakat orang asli tidak begitu puas hati terhadap bentuk rumah yang dibina. Melalui program perumahan rakyat termiskin PPRT, bilangan bilik yang sedikit iaitu 2 buah bilik sahaja dibina. Selain itu, rumah yang dibina tidak berkelompok bersama ahli keluarga. Mereka merasakan janggal kerana sudah terbiasa tinggal berdekatan bersama ahli keluarga. Oleh itu, kesimpulannya, pemantauan dilakukan adalah untuk meninjau keberkesanan terhadap setiap dasar program yang telah digariskan di dalam PPT. Penambahbaikan terhadap langkah-langkah dan polisi yang telah diberikan. Okey, yang pertama, langkah-langkah yang pertama adalah memastikan undang-undang mempertahankan hak wanita supaya bagi aktif dalam bidang kerjaya dan politik. Okey, itu langkah-langkahnya dan penambahbaikannya adalah dalam memastikan undang-undang tersebut, pihak berkenaan haruslah memastikan undang-undang atau polisi yang dijalankan berhasil dan berjaya. Seterusnya, mewajibkan semua golongan wanita melibatkan diri dalam bidang pendidikan supaya mereka tidak tercicir dalam pendidikan. Okey, langkah seterusnya adalah memberi nasihat kepada golongan yang menjatuhkan dan menganiaya hak wanita. Okey, apa yang boleh ditambahbaikkan dalam langkah-langkah ini adalah jika nasihat tidak memberikan apa-apa kesan kepada si pelaku, seharusnya pihak berwajib harus meminda satu undang-undang khas untuk memberikan pengajaran kepada si pelaku. Kesimpulannya di sini adalah pihak kerajaan cukup komited dalam pembangunan orang asli melalui dasar dan program tertentu yang dirancangkan supaya mereka menjadi lebih berdaya saing dalam arus globalisasi yang kian mencabar kini. Sebelum melaksanakan pembangunan juga sebenarnya, mereka harus mempunyai daya ketahanan sosial, ekonomi dan moral yang tinggi agar mereka dapat bersaing dan menentukan wawasan yang selari dengan persekitaran semasa dan bersedia menghadapi pelbagai halangan dan rintangannya.